أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, malam ini insyaAllah kita sambung surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, makna fajar-fajar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, waw bermakna demi. Demi waktu fajar. Nanti akan diuraikan apa makna fajar di sini. Refer kepada fajar biasa ke apa fajar makna siang hari secara keseluruhannya. Walayalin ashrin, dan demi malam yang malam yang 10. Malam yang 10. Maknanya 10 hari lah. 10 hari Zulhijjah. Antara tafsir dia, 10 hari Zulhijjah. Wasyaf'i wal watri. Demi, waw tu waw ataf, maknanya dia sambung pada yang atas ni. Waw tu bukan waw makna demi sini. Waw ataf. Tapi makna sini ikut yang ni, demi. Yang ni demi, yang ni demi, yang ni pun demi. Demi asyaf'i wal watri. Demi bilangan yang genap serta ganjil. Witir-witir kan? So qiraat ada dua, satu witr, satu wat, ganjil. Demi bilangan yang genap dan ganjil. Wal-laili idza yasr, dan demi malam. Dan demi malam bila malam itu yasri, berlalu. Asalnya sara yasri, berjalan pada waktu malam. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Sumpahan-sumpahan yang Allah sebut ni, sumpahan-sumpahan yang penting lah dalam kehidupan manusia. Waktu fajar, 10 hari bulan Zulhijjah, kejadian makhluk yang genap, berpasang-pasangan, dan witir ni refer kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, witir, ganjil. Bagi yang mentafsirkan al-witri ini, refer kepada Khalik. Ini makhluk, ini Khalik. Demi malam, malam yang datang dan pergi ni, semuanya penting untuk kehidupan manusia. Jadi, kalau manusia perhatikan benda ni, sudah tentulah manusia yang berakal akan fikir akan adanya penciptanya. So, hal fi zalika, adakah pada yang demikian, pada yang Allah jadikan sumpahan tu, qasamun, hal fi zalika qasamun, adakah pada perkara yang disebut tadi, qasam-qasam tadi, adakah satu qasam, sumpahan yang lizi hijrin, yang menjadi milik bagi orang yang berakal. Zi makna milik, hijrin yang berakal. Boleh tak dia kata sumpahan-sumpahan yang ada sini ni, mana-mana satunya menjadi milik orang yang berakal untuk berfikir tentangnya, tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, semua ni manfaat untuk manusia. Jadi manusia harus berfikir. Manusia dengan adanya malam, adanya kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan itu, manusia dapat manfaat. Jadi manusia kuat. Tiba-tiba manusia lupa kepada Allah Taala. Jadi Allah suruh tengok kepada manusia-manusia yang dulunya kuat, kemudian lupa daratan, lupa kepada Allah Taala. Alam tara, apakah kamu tidak lihat, wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Tuhan kamu fa'ala bi'ad, telah melakukan sesuatu kepada kaum Ad. Maknanya Allah telah menghancurkan mereka disebabkan kedaharkaan yang mereka lakukan. Siapa Ad? Iaitu Irama Dhatil Imad. Penduduk sini kan, Iram, sini dia tafsir sebagai penduduk. Penduduk Iram. Ada yang tafsir macam-macam lah. Iram maknanya asal-usul dan nenek moyang dia nama Iram. Dhatil Imad. Zati yang memiliki imad. Yang memiliki imad asalnya mana? Tiang-tiang yang tinggi lah. Tiang-tiang yang tinggi, mungkin sini refer kepada bangunan-bangunan mereka yang tinggi-tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak diciptakan seperti mereka fil bilad, di segala negeri pada zamannya. Fil bilad, di semua negeri pada zaman dia tak ada yang sehebat mereka. Satu lagi ni kan, kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, kaifa fa'ala rabbuka bi samud,
wa samuda. Tengok bagaimana Tuhan kamu telah berbuat terhadap kaum Samud. Alladzi jabu, yang mana mereka itu jabu, memahat as-sakhra, batu-batu yang keras lagi besar untuk dijadikan rumah mereka, bil wadi. Batu-batu itu terletak di wadi dan ditafsirkan sebagai Wadil Qura. Wadil Qura tempat mereka tinggallah kaum Samud. Kaum Samud Nabi Saleh, Nabi Hud, wa Fir'aun. Tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhan kamu telah melakukan sesuatu terhadap Fir'aun yang sifat dia zil autad, yang memiliki pasak-pasak. Fasak ini maksudkan di sinilah bangunan-bangunan yang handal, piramid-piramid. Alladhi, yang mana mereka semua ni taghaw fil bilad, melampau di negeri mereka masing-masing lah. Fa'aksaru, lalu mereka banyak melakukan al-fasad, kerosakan di negeri-negeri mereka. Fiha, lalu wasabba, sabban asalnya mana? Mencurahkan. Tuhan kamu menimpakan ke atas mereka sauta. Sauta asalnya cemeti. Pukul dengan cemeti. Cemeti itu cemeti azab. Sauta azab. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu memerhatikan apa yang mereka buat. Perhati itu untuk bertindak. Kita panggil mirsad lah. Sesungguhnya Tuhan kamu berada ni, bi ni. La tu takkid saja. Sesungguhnya Tuhan kamu berada di mirsad, tempat mengintai. Tempat mengintai untuk bertindak, menyerang, bertindak terhadap perbuatan mereka yang derhaka. Inna rabbaka labil mirsad. Asal mirsad, tempat untuk mengintai. Macam polis kan? Tempat yang mereka mengintai di lebuh raya tu kan? Itu mirsad. Wazan dia tu confuse sikit. Mif'alun. Mirsad, mif'alun. Biasanya digunakan untuk isim alat, mif'alun. Tapi tak semestinya lah. Antaranya boleh digunakan untuk isim makan, iaitu mirsad. Masdar pun boleh. Fa'ammal insan. Perincian kepada ni, yang atas tadi tu, manusia terbagi pada dua kan. Satu, fa'ammal insan, adapun manusia, iza mabtalahu rabbuhu, apabila, izama ni artinya apabila, rabbuhu Tuhannya, ibtalahu, mengujinya, fa'akramahu, diuji dengan Allah muliakan dia, fa'akramahu, Allah muliakan dia, beri banyak nikmat, wa na'amahu, dan beri banyak nikmat kepada mereka, maknanya beri kemewahan kepada mereka, lalu mereka pun akan kata, fayaqulu Rabbi, manusia tu yang diberi nikmat tu akan kata, Rabbi, Tuhan aku telah memuliakan aku, akramani. Ni dia kata, ni Tuhan bagilah. Maknanya dia tak letak ujian kemewahan itu sebagai ujian. Dia kata pemberian. Yakni dia ni orang yang terpilih. Wa amma idza mabtalahu, adapun apabila Tuhannya tadi, Rabbuhu, menguji dia dengan satu ujian, faqadara alaihi rizqahu. Qadara artinya menyempitkan, mengurangkan. Lalu Allah menyempitkan ke atasnya rezekinya. Jadi rugilah pula. Jadi miskin tiba-tiba. Fayaqulu, dia kata, Rabbi ahanan, ahanani, Tuhan aku telah menghina aku. Tak kisah kepada aku. Tuhan tak baiklah. Maknanya dia merepek dan meluahkan perasaan tidak puas hati. Ini kata-kata macam ni boleh kalau kita pergi India, biasa diucapkan oleh orang miskin dia. Marah ke Tuhan. Tuhanku telah menghina aku. Dia tak ingat bahawa benda tu adalah ujian semuanya. Kala, tidak sekali-kali. Maknanya tidak sekali-kali apa yang mereka kata tu tak betul. Bal la tukrimunal yatim. Bahkan sebaliknya, kamu ni tidak memuliakan anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim dengan nikmat yang Tuhan bagi kepada kamu tadi. Ini refer kepada orang yang kaya tadilah, yang diberi kemewahan tadi kan. Yang ni memang tak bersyukur lah. Wala tahaddu. Yang ni memang miskin pula, kemudian tak beriman pula. Wala tahaddu, dan kamu tidak menggalakkan. Ala ta'ami. Dia pakai ala lah, menggalakkan, memberi makan, ta'ami. Memberi makan kepada al-miskin, orang miskin. Wa ta'kuluna turasa, dan kamu makan. Turas ni harta pusaka. Dengan cara makan tu,
aklan lamma, mengambilnya dengan rakus, makan dengan satu perbuatan makan yang lamma, yang rakus, dengan tidak membezakan mana halal, mana haram, yakni makan harta pusaka. Dia kata budak-budak dengan perempuan ni tak ada hak dalam pusaka kan. Yakni kamu mengambil hak kanak-kanak dan hak para wanita. Wa tuhibbuna, dan kamu, wahai orang yang berkata tu semua, ni refer kepada kaum musyrikin Mekah ni. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kamu ni suka kepada harta dengan kesukaan yang amat sangat. Hubban jamma, maknanya gila sungguh kepada harta ni. Tamak halaba. Penafian terhadap apa yang mereka lakukan ni ialah kalla, tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali, maknanya perbuatan mereka tu sepatutnya tak begitu. Jadi mereka ini hanya boleh diperingatkan dengan kiamat nantilah. Kalla, tidak sekali-kali perbuatan mereka tu sepatutnya tidak begitu, dan mereka takkan mendapat peringatan. Melainkan idza dukkatil ardu dakka, apabila diratakan bumi, yakni dihancurkan bumi dengan sehancur-hancurnya. Dakka, dua kali kan taukid tu. Wajaa, dan pada hari akhirat nanti, jaa rabbuka, datanglah Tuhan kamu. Sini dia takwil perintah datang, kerana dia takut orang tasawuf Tuhan mari seperti makhluk. Jaa amru rabbika, datangnya perintah Tuhan kamu, dan datangnya al-malak, malaikat, dalam keadaan berbaris-baris. Soffan soffa, baris-baris sedia untuk menerima perintah Tuhan. Kemudian malaikat bawa mari neraka ni, usung mari neraka. G-A-B membawa, dibawanya. Waji'a, dibawa, B tu perantaraan naib fa'il. Dibawa neraka Jahannam pada hari itu. Akan dibawa pada hari itu neraka Jahannam. Yauma izin. Ulang sekali lagi yauma izin sini. Iaitu hari yang mana manusia akan yatadzakkarul insan. So, manusia akan ingat. Ni iza ni. Iza dukkatil ardu dakkan dakka. So bila bumi dihancurkan, perintah Tuhan pun datang, malaikat pun datang bersaf-saf dan dibawa neraka. Bila berlaku begitu, maka manusia barulah ingat. Yatadzakkarul insan. Tapi ingatnya apa faedah? Wa anna lahu zikra. Di mana baginya ingatannya? Maknanya ingatan dia tu terhadap perbuatan dia tu di mana nak diletakkan? Artinya tak ada faedah lah kan? So dia terjemah, bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya. Asalnya anna, makna dia where kan? Anna laki haza. Nabi Zakaria bertanya Maryam, daripada mana datangnya makanan ini? Yaqulu, manusia tu akan kata dikala tu, ya laitani, aduhai. Ini untuk tamanni lah, angan-angan kosong. Qaddamtu li hayati, kalaulah aku dapat kemukakan amalan yang baiklah sini. Li hayati, untuk kehidupan aku sekarang ni. Kalaulah aku dapat kemukakan. Qaddamtu, amalan yang baik. Li hayati, untuk kehidupan aku yang sekarang ni. Ataupun, kalaulah aku dapat kemukakan, aku dapat lakukan perbuatan yang baik semasa kehidupan aku di dunia. Fayauma idzin, maka pada hari itu, la yu'azibu, dia masih lagi khayal lagi ni kan. Oh, kalau aku buat amalan baik lah, dia kata hari ni tak ada lah orang nak mengazabkan aku. Siapa-siapa pun kan. Fayauma idzin la yu'azibu azabahu ahad. So di kala itu, seorang pun tidak akan mengazabkan dengan azab Allah Ta'ala. Maka pada hari itu, tiada siapa yang dapat menyeksa seperti azab yang ditimpakan oleh Allah. Azabahu, azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So bila dia datang dengan amalan yang baik, dia kata tak ada malaikat yang akan mengazab azab Allah Ta'ala. Ahadun tu refer kepada malaikat lah. So, azab tu azab Allah Ta'ala. Wala yusiku wasaqahu ahadun. Tak ada seorang pun, yakni tak ada malaikat mana pun yang akan yusiku, yang akan mengikat dia dengan ikatannya. Ikatan Allah Ta'ala yang diarahkan supaya malaikat ikat orang-orang macam ni. Belenggukan dia. Kemudian, ayat baru ni khitab kepada kaum mukmin. Kaum mukmin yang
banyak beramal di atas dunia ni dengan penuh kesukaran, maka gembiralah kamu. Yang ini dikatakan, diucapkan dikala nak mati. Seorang tu nak mati, maka marilah malaikat kata, ya ayyatuhan nafsu, wahai jiwa yang tenang, al-mutmainnah, pulanglah engkau, irji'i. Ini muannas tau, nafs muannas. So irji'i, you go back, dia kata. Baliklah kamu kepada Tuhan kamu. Ila rabbiki. Dalam keadaan kamu redha sekarang. Kamu puas hati. Radiyatan. Dengan ganjaran yang akan diberikan kepada kamu. Dan kamu mardiyatan. Dalam keadaan kamu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah reda terhadap amalan yang kamu lakukan. Allah sambut amalan yang kamu lakukan. Dan kamu masuklah dalam syurga ni. Fadkhuli, dan masuklah kamu, fadkhuli fi, dalam gerombolan hamba-hamba aku, ibadi, yang soleh-soleh lah kan. Maknanya, hamba-hamba yang bahagia. Dan masuklah engkau, wahai jiwa, wadkhuli jannati, dalam syurga aku. Ini dekat mati. Yang ni di hari akhirat nantilah. Masuk. Kau masuk. Wadkhuli jannati. Ini Jalalain. Suratu Al-Fajri Makkiyatun, boleh jadi diturunkan di Mekah, boleh jadi Madaniyatun, diturunkan di Madinah. Ayat dia 30. Salasuna ayatan. Kalau puluh-puluh dalam bahasa Arab ni adat kan, ni ma'dud dia ni akan sentiasa mansub mufrad. Wal fajri. So waw tu dah kita sebut tadi. Waw makna demi, dan dia huruf jar. Bila dia huruf jar, maka kalimah yang datang selepas dia mestilah majrur. So, wal fajri. Demi waktu fajar. So waktu fajar yang di sini dimaksudkan oleh Jalalain, dia kata dia pilih fajri kulli yaumin. Waktu fajar setiap hari. Bukannya hari-hari di bulan Zulhijjah. Kerana kalau ikut dia punya flow di sini kan, ini bulan Zulhijjah, seolah-olah macam hari di bulan Zulhijjah. Cuba kita tengok tafsir Baidawi kan. So tafsir Baidawi, dia kata fajar di sini makna subuh. Sebab tu ditafsirkan dengan waktu subuh. Setiap kali waktu subuh. Fajar makna waktu subuh. Satu lagi makna dia falak, terbelah. Sebab asal makna fajar ni terbelah kan. Belah. Jadi subuh ni dia membelah malam. So Allah pun sebut wasubhi idza tanaffasa. Subuh apabila dia bernapas. Makna bila dia keluar lah. Bila dia terbit. Sebab ayat Al-Quran lain sebut wasubhi idza tanaffas. Satu lagi tafsiran dianya ialah fajar tu ialah solat subuh. Sebab apa penting tu? Sebab itulah waktu solat. Okey, kita tengok dalam Hasyiah Sawi apa dia kata. So dia kata banyak pandangan ulama tentang waktu fajar ni. Satu, fajar awal yaumin minal muharram minhu. Bulan Muharram. Ada yang kata start bulan Muharram tu. Sebab itu bermulanya tahun baru. Ataupun fajar pada hari Nahar. Hari Raya. Haji. Sebab hari itu banyak manasik haji. Dan ibadat-ibadat yang lain. Yang mendekatkan diri kepada Allah. Ataupun fajar pada bulan Zulhijjah kan. Sebab mula fajar itulah bermulanya layalil ashir tadi. 10 hari bulan Zulhijjah tu yang banyak fadilat dia. Jadi tafsir yang banyak-banyak tu kerana tidak ada Rasulullah pun tak sebut. Jadi ada yang di kalangan sahabat tabi'i yang mentafsirkan sekian. Walayalin ashrin. So 10 dia maksud di situ ialah 10 Zulhijjah. Ai ashri Zilhijjah. Zina Zulah. Bulan Zulhijjah. Wasyaf'i. Dan demi bilangan yang genap. Zauj. Zauj makna yang berpasangan artinya. Yang genap lah. Wal watri. Boleh juga baca dengan fathah waw tu. Bi fathil wawi
Dan boleh juga baca dengan baris bawah, witri. Wa kasriha. Kasrahkan waw, lughatani. Ini dua lughah, artinya dua kabilah yang membacanya dengan waw baris atas ataupun waw baris bawah. Ada kabilah yang kata witri, ada kabilah yang guna watri. Makna dia al-fardi. Satu aja. Yang ni tunggal, yang ni berpasangan. Cuma Jalalain tak huraikan yang gitu aja kan. So dalam kitab-kitab yang lain tu dihuraikan. Contohnya sini kita tengok. Sebab dia kata semua benda ada wal asya' kulliha, semua benda-benda ni ada yang berpasangan, ada yang tak berpasangan. Ataupun maksud dia khalq, makhluk Allah Ta'ala. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Kerana refer kepada ayat Al-Quran, Allah kata setiap benda kami ciptakan berpasangan. Kemudian Allah pula khalqan, berpasangan. Yang fard tadi watr, al-khaliq, Tuhan. Kerana dia fardun. Banyak lagi lah tafsir-tafsir yang lain. Itu zauq masing-masing lah. Ada yang kata solat, kan solat ni. Solat yang dua-dua, ada yang kata solat yang ganjil. Maknanya solat maghrib. Solat yang ganjil-ganjil. Demi solat ni ada dua aja. Satu yang genak-genak, satu yang ganjil-ganjil. Ganjil ada satu je kan, maghrib. Dan sembahyang witir. Okey. Seterusnya, wal-laili idza yasri, dan demi malam apabila dia yasri. Yasri sama sara yasri, berjalan pada waktu malam. Sara yasri. Ada ya sepatutnya. Ya tidak ditulis dalam mushaf kerana mempertimbangkan akhir-akhir ni semua tak ada ya kan. Yang lain tu semua tak ada ya, semua dengan ra sini. Ni ra. So nak raikan tu buat ra juga. Asalnya yasri. So mana bergerak malam ni muqbilan wa mudbiran. Datang dan pergi. Bukannya malam ni dia berterusan je kan. So malam dia bergerak, kemudian datang siang hari, kemudian dia datang balik. Muqbilan. Muqbilan dia datang, kemudian tak ada sekejap, artinya pergilah kan. Mudbiran. Hal fi zalika. Adakah pada yang demikian itu, yakni sumpahan yang Allah lakukan itu, yang Allah sebut itu, hal fi zalika qasamun. Adakah pada yang demikian itu adanya satu qasam, adanya satu sumpahan, li yang boleh menjadi milik zi hijrin, orang yang berakal. Zi hijrin artinya zi aklin. Asalnya hajarun kan, makna tahan. Hajar ni tahan. Sekat. Jadi guna untuk akal macam mana? Dengan adanya akal, dia ada penapis terhadap sesuatu perkara. Sekat unsur-unsur yang tidak diingini. Jadi di sini Quran guna perkataan hijr untuk akal. Sepatutnya akal ni digunakan sebagai penyekat kepada pemikiran-pemikiran yang terpesong, yang tidak tabi'i, yang tidak rabbani. Sepatutnya akal ni digunakan sebagai penapis. Okey, ni sumpahan kan semua ni. Wal fajri, sumpahan nak kena ada jawab sumpah, penyambutnya. Jadi kalau tengok sini macam tak ada je penyambut. Sebab itulah tak ada secara sarahatan. Lafaz macam bermula dengan la tu kan. Jawab sumpah. Bila tak ada tu, ahli tafsir kata, Jalalain kata sini, jawabul qasam mahzufun. Dihazafkan. Kerana sudah difahami daripada ayat-ayat yang ada selepas ni. Jawapan dia, kalau nak tahu, dia kata, la tu'azzabunna. Demi benda-benda ni, sesungguhnya, kamu akan diazab. La tu'azzabunna. Sungguh-sungguh kamu akan diazab. Wahai orang-orang kafir Mekah. Ya kuffara Makkata. Ya kuffara Makkata. Wahai orang-orang kafir Mekah. Sebab apa sini pakai azab ni? Sebab inilah refer kepada kaum-kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di azab. Kaum Ad, kaum Samud dan juga Fir'aun.
Jadi sudah tentulah penduduk Mekah ni mereka tahu tentang kehebatan kaum-kaum yang telah disebutkan tu dan akibat yang telah berlaku kepada mereka. Tempat mereka pun tak jauh daripada Mekah. Jadi sumpahan ni sebenarnya, kalau sekiranya manusia perhatikan, terutama sekali kufar Mekah, so mereka akan fikir akan adanya Tuhan. Tuhan yang sebenar yang sepatutnya mereka kembali menyembahnya. Baik, sekarang ni Allah kata, Alam tara, tidakkah engkau, wahai Muhammad, melihat di sini artinya mengetahui. Ta'lam. Apakah engkau tidak mengetahui, wahai Muhammad, ya Muhammadu, kaifa fa'ala rabbuka bi'adin, bagaimana Tuhan kamu telah berbuat terhadap kaum Ad, yakni telah mengazabkan kaum Ad, iaitu Irama. Yang sama ni, penjelasan tentang Ad ni ialah Irama. Kemudian Irama pun kita tak tahu, dia kata hiya, kabilah ni ialah kabilah Ad. Ad pun ada dua. Ad yang lama sikit tu, Adun al-ula, Ad ula. Okey, ada dua pendapat tentang Ad ula. Ad ula ni, satu pendapat mengatakan dia Ad bin Iram. Satu lagi Ad ula kaum Nabi Hud tu sendiri, Ad ula. Okey, tengok dalam Hasyiah Jamal. Ad, anak-anak Ad. Kaum Ad. So, Ad sini Ad, mana anak beranak Ad lah kan? Asalnya datuk nenek moyang dia asalnya nama Ad. So, Ad bin Ausin bin Irama. Setengah tu dia ringkaskan, dia kata Ad bin Iram bin Sam. So Iram ni cucu Nabi Nuh. Iram bin Sam bin Nuh. Ini kaum Hud lah. So mereka dinamakan Ad sempurna dengan nama datuk nenek moyang mereka. Ad. Sebagaimana Bani Hashim ambil sempurna nama Hashim kan. Jadi kalau dari sudut grammar, ini kita panggil atah bayan lah. Mana yang ni menjelaskan yang ni kita panggil atfu bayanin. Ataupun boleh kita kata badalun. Baik, sekarang ni kita baca tanpa tanwin. Kita panggil mamnu' minas saraf ataupun ghairu munsarif. Jadi dia kata muni'a, dihalang dia daripada tanwin, wa muni'a as-sarfu, dihalang daripada tanwin kerana faktor lil alamiyah. Kena ada dua faktor kan kita belajar dalam Hidayatul Nahwu untuk jadi ghairu munsarif. Satu, dia proper name. Satu lagi dia muannas. Wa ta'nis. Dan alamiah ta'nis termasuk 9 asbab ataupun faktor yang boleh menjadikan satu-satu isim itu tidak bertanwin. Dan dia mesti ada dua kan. Ini alamiah dan juga ta'nis. Okey, sifat kepada Iram ni, sifat dia. Kalau za dengan zu ni dia jadi kata sifat. Za, zu, kalau mu'anah panggil zat lah. So, zati. Sebab kita refer kepada qabilah tadi kan. So, zatil imad. Yang memiliki imad. So, imad di sini dia tafsirkan sebagai tul, ketinggian. Kemudian ditafsirkan tinggi dia tu kana tulut tawil, ketinggian bagi orang yang tinggi di kalangan mereka. So tingginya mereka itu setinggi 400 zira'in. 400 hasta. 400 hasta ni 180 meter lebih. Ada yang kata 45 meter. Ada yang kata yang paling rendah 5 meter. Ini semua berdasarkan kepada tafsiran imak sebagai ketinggian tubuh badan lah. Ada yang kata imak ni memang makna dia tiang lah. Artinya bangunan dia, rumah dia, tiang dia tu tinggi. Hasta. So banyak tafsiran lah. Imak-imak ni salah satu tafsirannya inilah kan. Maknanya dia macam gergasi. Kemudian Allah pupuskan. Kaum Ad. Jadi mufassir ataupun sejarawan, sama ada lama ataupun baru, mereka cuba nak carilah hakikat kaum Ad ni siapa. Adakah maknanya mereka ni kaum yang memang telah ditenggelamkan sehingga tidak ada lagi asal-asal mereka. Nah, ada yang kata zaman moden ni kita boleh tengok
Digurung padang pasir, Rubu' Khali nama dia. Yakni tempat lautan padang pasir lah yang terpencil. Yang dikatakan Quran sebut sebagai Ahqaf tu, tempat ni lah. Tenggelamnya satu bandar yang besar yang dikatakan inilah kaum Ad. Dan dikatakan kaum Ad ni tinggal antara Yaman dengan Amman. Sebab itulah setengah-setengah orang Yaman kata kubur Nabi Hud ni ada di Yaman. Oleh kerana Quran tidak menetapkannya, maka banyaklah tafsiran-tafsiran berkenaan dengan kaum Ad. Siapa, di mana, bagaimana. Al-Quran hanya sebut secara ijmal. Allati lam yukhlaq, yang, ini sifat yang kedua. Ini sifat yang pertama. Ini sifat yang kedua. Yang lam yukhlaq, tidak diciptakan misluha seperti mereka di negeri-negeri sezaman dengan mereka lah, fil biladi. Dari segi apa ni? Fi batshihim. Batsh, keganasan mereka lah. Dari segi ganas dan juga kuat. Wa quwwatihim. Sambung lagi, sambung pula kan. Allah kata, tak tengok ke kamu bagaimana Tuhan telah melakukan terhadap kaum Ad. Kemudian yang kedua, kaum Samud. Wasamuda. Yang lain tu sifat-sifat kepada Ad lah. Yang kedua, Samud. Kamu tak tengok kaum Samud. So, kaum Samud yang mana allazi, ini sifat dia. So, allazi jabu. So, jabu ni asalnya digunakan untuk makna memotong, membuat lubang ataupun memahat. Jalalain tafsir dengan memotong. Qata'u, memotong. Batu, as-sakhra. Kalau sebiji batu, sakrah. Sakratin, ni batu besar ni. Batu besar kita panggil sakrah. So jamak dia sakhr. Yang memahat batu batan lah. Batu-batu yang keras. Jam'u sakhra. Hadha jam'u sakhratin. Wattakhazuha, dan mereka menjadikan batu-batu itu, wattakhazuha buyutan. Jadikan rumah-rumah mereka. Potong, tebuk, pahat dan jadikan rumah mereka. Batu ni terletak di mana? Bukannya mereka pahat tu di wadi, bukan. Batu tu di mana? Batu tu terletak di Wadi Al-Qura. Dekat Madinah kan? Wadi Al-Qura. Ataupun Hijr. Secara spesifik tempat kaum Samud tu di Hijr. Yang terletak di Wadi Al-Qura. Yang ketiga, apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhan kamu telah bertindak terhadap Fir'aun? Fir'auna, sifat dia zil autad. Okay, keterangan dia, kana dulu Fir'aun ni yatidu. Dulu dia memasak, maknanya dia memacak, dia tanam. So tanam kayu lah. Kana yatidu arba'ata autadin. 4 autad, 4 kayu. 4 pasak tanam, kemudian dia yashuddu ilaiha. So dia ikat. Dia nak azab orang ni, dia ikat orang tu kepada tiang-tiang tadi, fasak-fasak tadi. Ikat apa tu? Ikat 2 tangan. Yadai wa rijlai. 2 tangan, 2 kaki orang yang man yu'azzibuhu. Yang orang yang dia akan azabkan. Orang yang dia azabkan tu dia akan ikat. 2 tafsiran. Satu, Fir'aun yang memiliki bangunan piramid yang besar-besar. Dia punya seolah-olah macam tiang lah kan. Yang dipasak, yang ditanam ke dalam bumi. Satu lagi tafsiran dia, memang dia ni jahat. Kalau dia azab orang, dia ni salah satu cara dia azab orang ialah dengan dia pasak kayu, kemudian dia ikat orang tu, dia bentangkan di atas tanah lapang. Jadi seolah-olah dia ni orang yang memiliki autak-autak tu. Mereka semua ni alladzina tagaw, ataupun ini refer kepada Fir'aun dan juga pengikut-pengikut dia, alladzina tagaw. So mereka semua ni melampau. Melampau di sini artinya tajabbaru lah. Zalim. Tajabbaru fil biladi, di negeri-negeri yang mereka perintah. Bukan setakat itu saja, mereka fa'aksaru, mereka banyak melakukan
fiha, di negeri-negeri mereka, banyak melakukan al-fasada, kerosakan, dengan membunuh, al-qatla dan sebagainya, wa ghairahu. Dengan sebab kezaliman mereka itu, fasabba, sabba yasubbu, mencurahkan, mengazabkan. Fasabba alaihim, Allah curahkan ke atas mereka. Rabbuka, Tuhan engkau, wahai Muhammad, jangan musim orang Mekah ni. Mereka tidaklah sehebat kaum yang disebutkan ni. Penduduk Mekah ni, kamu jangan musim. Orang yang jahat tu, lama-kelamaan Allah buat apa? Allah akan azab mereka. Fasabba alaihim, lalu Tuhan kamu telah mengenakan ke atas mereka sauta, iaitu nau'a azabin, sejenis sauta, cemeti, cabuk. Ni bukan makna dia saut, makna nau. Makna sauta azab ni sejenis azab, iaitu seolah-olah macam cemeti. Allah pukul mereka dengan cemeti. Nau'a azab tu kan umum. Biasanya orang Arab cakap nau'a azabin, pelbagai jenis azab. Kan kaum-kaum tu diazabkan dengan azab yang berbeza-beza. Tapi semuanya seolah-olah macam satu libasan, satu pukulan. Sebab masing-masing itu azab berbeza-beza kan. Sebab itulah dia tafsirkan saut ni makna dia nau. Asal saut tadi, kulit yang diikat-ikat. Kalau kita ni tali lah, dipintal-pintal. Sesuatu yang dipintal kita panggil saut. Pintal-pintal, pukul. Jadi macam tali lah. Tali dipukul, disebat. Sebatan lah, sebatan azab. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu melihat, memerhatikan, untuk ambush. Rasada yarsudu, memerhatikan amalan hamba-hambanya. A'mala al-ibadi. Fala yafutuhu syai'un, satu pun tidak terlepas. Satu pun benda tidak terlepas daripada Allah. Fala yafutuhu minha, daripada amalan-amalan mereka itu satu pun tidak terlepas daripada Allah. Liyujaziyahum, Allah perhatikan tu supaya Allah akan membalas mereka atas perbuatan mereka, alaiha, atas perbuatan yang mereka lakukan. Baik. Jadi sekarang ni pendetilan terhadap manusia ni, perincian dia ada dua jenis. Fa'ammal insan, manusia maksud di sini ialah manusia kafir. Alif lam tu refer kepada yang khusus, yakni orang kafir. Iza mabtala, ibtala yabtali. Ibtala yabtali, menguji. Tafsiran dia sama makna ibtala dengan ikhtabara. Ikhtabarahu rabbuhu. Apabila ma ni ma zaidah, ma tambahan. Apabila Tuhannya mengujinya, fa akramahu, lalu dimuliakan dia dengan diberikan harta, fil ma, bil ma'in, dan macam-macam lagi, wa ghairihi, dan sebagainya. Wa na'amahu, dan Allah berikan nikmat lagi kepada dia, muliakan dengan harta dan diberikan macam-macam nikmat lagi. Na'ama yun'imu, tan'im, sirah fa'ala li takthir. Fayaqulu, dan lepas tu dia akan kata, Rabbi, Tuhan aku telah memuliakan aku. Akramani, asalnya ada ya, dibuang. Wa amma, ada pun satu lagi golongan manusia, izama, apabila ibtalahu, Tuhannya menguji dia, lalu Tuhannya qaddara, yakni menyempitkan, dayyaqa, mengurangkan, alaihi, ke atas dia, rezekinya, rizqahu. Fayaqulu, lalu dia pun sedih, tak ingat kepada Tuhan dah. Derhaka lah ni. Orang miskin yang derhaka. Dia kata, Rabbi ahani. Ada kiraat yang lain baca, Rabbiya. Yang ni kan, Rabbiya. Yang sini baca Rabbi je. So, Tuhan aku telah menghina aku. Kalla, tidak sekali-kali tidak kata-kata dia macam tu. Radu'un mana penolakan terhadap kata-kata dia. Ai, maksud radu'un di sini, laisa al-ikramu bil ghina. Bukannya pemuliaan itu dengan sebab diberi kekayaan, bil ghina.
Bukannya penghinaan wal ihanatu dengan sebab fakirnya seseorang. Bil fakr. Tapi hina ke ataupun mulianya seseorang itu, mulianya hina tu, wa innama, hanya saja mulianya huma, maknanya ikram dengan ihanah ni, dengan sebab melakukan ketaatan, bitta'ati, ataupun melakukan penderhakaan, wal maksiyati, kepada Tuhan, barulah kena pada tempatnya. Tapi wa kuffaru Makkah, tapi penduduk Mekah, orang kafir Mekah, la yantabihuna, mereka tak sedar, mereka tidak mengambil peringatan lizalika, terhadap apa yang disebutkan itu. La yantabihuna lizalika, bal sebaliknya, la yukrimuna al-yatim, mereka tak ambil perhatian kan, jadi mereka tidak memuliakan anak yatim. Dalam satu qiraat baca la yukrimun, yang atas ni la tukrimu, wahai orang kafir, sebenarnya kamu tidak memuliakan. Bal la yukrimuna al-yatima, makna la yukrimu artinya la yuhsinun, mereka tidak membuat kebaikan kepada anak yatim, ilaihi ma'aghinahum, walaupun mereka kaya. Terjemahan lafzi, bersama dengan kekayaan mereka yang mereka miliki, mereka tak buat baik kepada anak yatim. Ataupun boleh maksud dia, la yukrimu ni ialah la yu'tuna nahu, mereka tidak memberikan kepada anak yatim haqqahu, hak mereka, berupa minal miras, harta pusaka mereka. Wala yahuddu, bal di sini kan, sebaliknya mereka tu tidak menggalakkan. La yahuddu, hadda yahuddu, menggalakkan. La yahuddu anfusahum, mereka tidak galakkan diri mereka sendiri. Tak pergi dengar ceramah kan, tak pergi dengar ceramah, tak menggalakkan diri sendiri, tak mahu pergi dengar nasihat-nasihat ataupun dakwah Nabi. Ataupun la yahuddu la ghairahum, wala yahuddu ghairahum, so, mereka juga tidak menggalakkan orang lain. Di mereka sendiri pun mereka tak galakkan, orang lain pun mereka tidak galakkan. Sekat lagi. So hadda dia pakai ala, menggalakkan, memberi makan. Tu'ami, tu'am ni makanan asalnya kan, asalnya tu'am makanan, tapi asal tu'am juga adalah isim masdar, kita panggil isim masdar. Asalnya masdar, kita buang dia punya perkataan, asalnya it'amun kan, it'amun. So kita buang satu huruf, akan tinggal macam ni, hilang satu huruf kan. So bila hilang satu huruf, kita panggil isim masdar. Isim masdar. Jadi asalnya makna it'am, memberi makan. Dan isim masdar ni kadang-kadang digunakan untuk mana benda lah, makanan kita itu sendiri. Jadi kalau kita ingat makna dia makanan, susahlah. Mereka tidak menggalakkan makanan orang miskin. Macam mana nak terjemah? Kan? So, sebab tu dia kata ta'am ni makna dia it'am, memberi makan. Wala yahudduna ala ta'ami bermakna it'ami, memberi makan orang miskin. Kalau kita sekarang ini NGO yang menggalakkan orang menderma kepada orang susah di dunia ni. Wa ya'kuluna turasa, dan mereka makan. Dah habis dah la sini kan? Sini la habis. So ini titik baru ni ayat baru ni. Kalau tidak, kalau waw ataf akan jadi wasalah. Wala ya'kulu, dan mereka tidak makan, bukan gitu. So sini titik ayat waw tu waw baru, waw istinaf, ayat baru. So wa ya'kuluna, maknanya yang ni mereka lakukan kan. Kita titik sini. Ni ada lagi ni benda yang mereka buat ni. Wa ya'kuluna turas, mereka makan at-turas, harta pusaka, mirasa. Bukan makan yang macam mana, yang teruklah, aklan lamma. So ditafsirkan lamma ni dengan syadida, makan sungguh-sungguh. Asal yang mana lamma ni kumpulkan, mana campur. Kutik, campur makan. Yang orang lain pun ambil. Yang si A pun ambil kat dia, si B pun ambil kat dia, yang orang perempuan pun ambil kat dia, yang si Bian pun ambil kat dia, yang kanak-kanak pun ambil kat dia. So ini tafsir dia kan, kerana lammi dan lamun.
mengumpulkan. Kerana mereka mengumpulkan. Him tu mereka. Lam saja tu mengumpulkan. Kerana mereka mengumpulkan nasiban nisa. Bahagian pesaka para wanita dan juga kanak-kanak. Wasibiyani. Iaitu harta pesaka mereka lah. Mirasi. So mereka kumpulkan bersama dengan nasibihim, bahagian mereka. Berupa miras tadi. Ataupun mereka kumpulkan bersama harta mereka yang lain lah. Malihim. Yang ni macam ketika pembahagian harta pusaka. So dia kata wanita tak boleh. So dia ambil kat dia semua kan. So kalau yang ni kira rampah je lah. Okay, sambung kepada wayakulu ni. Wayuhibbuna. Mereka ni suka sangat makan harta pusaka. Dan mereka ni memang makan harta pusaka sungguh-sungguh. Yang ni pula mereka suka sangat kepada harta ni. Wayuhibbuna al-ma' hubban jamma. So jamma bermakna kasiran. Bermakna kasiran. Tafsir kepada jamma. So bila orang yang terlalu suka sangat kepada harta, mereka jadi kedekut lah. So, fala yunfiqu. So mereka tidak menderma, tidak membelanjakan harta tu. So qiraat yang semua ni kita baca yang dalam Jalalain ni guna ya kan, qiraat Abu Amr kan. So satu qiraat yang atas kita punya ni, qiraat yang mushaf yang kita pakai ni, mushaf Osmani ni kan atas ni, baca dengan ta. So ta makna titik atas. Dalam satu qiraat, wa fi qiraatin bil fauqaniyah. Dengan titik di atas, titik bahagian atas, fauqaniyati. Pada keempat-empat fi'il. Fil af'alil arba'ati. Empat-empat fi'il yang kita maksudkan tadi, atas lah. La tukrimu satu. La tahaddu dua. Ta'kulu tiga. Tuhibbu empat. Okey. Penolakan yang seterusnya, kalla. Tidak sekali-kali tidak. Rad'un. Penolakan, penafian terhadap mereka. Anzalika. Terhadap, inilah semua ni sifat-sifat yang ni. Sifat-sifat la tukrimunal yatim. Tidak berbuat baik pada anak yatim. Tidak menggalakkan, memberi makan orang miskin. Makan harta pusaka dan gila kepada harta. Tidak sekali-kali tidak. Perbuatan mereka itu tidak sepatutnya begitu. Iza dukkatil ardu dakka dakka. Ini pun ayat baru lah ni. Titik sini. Ayat barunya ialah dengar ni. Iza dukkatil ardu dakka. Apabila digoncangkan. Zulzil. Digoncangkan. Bumi. Bumi mu'annas pakai ta ni. Hatta yanhadima. Hatta yanhadima kullu bina'in. Sehinggalah runtuh, binasa setiap binaan yang berada di atas bumi. Alaiha. Kemudian wayan hatta yanadima. Sehinggalah lenyap semua binaan yang ada atas bumi ni bila digoncangkan. Dan di hari akhirat nanti waja'a rabbuka. So ada dua tafsiran, waja'a kekal dengan makna ja'a, tapi tak boleh disamakan dengan makhluk. Satu lagi tafsiran dia ialah takwil. So takwil ja'a bermakna bukan Tuhan yang datang tapi perintah yang datang. So, ja'a amru rabbika. Ja'a amruhu, ja'a amru rabbika. Datang perintah Tuhannya dan datangnya malaikat. Wal malaku maksudnya al malaika. Jamak dia dua sama lah. Malakun, malaika. Datang dalam keadaan saffa-saffa. Ini bagi atas ni kenapa? Hal. Dalam keadaan. Ini masdar ni. Masdar digunakan sebagai hal. So kalau kita tukar kepada isim mustaq dia, saffa, tengok saffa, tengok bab ifta'ala. Jadi istaffa. Sebab ta dengan sa ni dia, dia boleh gabung tukar kepada ta nanti. Jadi ta pada ifta'ala ni nanti akan ditukar jadi ta. Ta.
mustaffina. Dalam keadaan bersaf-saf. Malaikat mari dalam keadaan berbaris-baris untuk menerima perintah. Maksud dia, memilikilah zawi sufufin kasiratin. Sebab apa ditafsirkan dari segi nahwu? Kalau masdar ni macam isim lah. So macam isim, kalau isim dia tak boleh nampak sebagai hal. Hal ni kena ada macam sifat. So sifat ialah perkataan zu lah. Zu dengan za, dengan zi. Ataupun kalau jamak zawi lah. So zawi sufufin kasiratin. Yang ni soft ni. Zawi sufufin kasiratin. Dalam keadaan dia memiliki soft yang banyak. Mereka memiliki soft yang banyak. Waji'a. Ji binaan majhul. Ja'a jadi ji'a. So ji'a yauma izin pada hari itu ji'abi. Didatangkan neraka, jahannam. Artinya dibawa. Tuqadu. Neraka ni dibawa. Dengan sab'ina alfa zimamin. Dengan 70,000 Ni 70, ini ribu. 70,000 zimam. 70,000 tali lah. Tali di mana setiap tali kullu zimamin bi'aidi sab'ina alfa malakin. Dengan 70,000 tangan malaikat. Bi'aidi sab'ina alfa malakin. Yang laha, yang mana neraka itu, dia bunyilah. Bunyi dia zafir kan. Zafir, laha zafirun. Neraka itu memiliki bunyi zafir. Bunyi yang menakutkan. Sini ada zafir. Maknanya tali tadi dia kata di bawah, artinya ditarik lah. So ditarik oleh para malaikat. Zafir ialah sautun syadidun. Neraka itu memiliki zafirun, suara yang keras, dan juga taghayyuzun, dan suara yang nak marah. Mengaung, ataupun kalau api yang bunyinya ketika marah. Atau bunyi ketika menyala-nyala dengan kuat. Yauma izin, pada hari itu. Yang ni badal kepada iza di sini. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Iza dukkati, apabila di sini. So seolah-olah mengulang di sinilah. Sini. Apabila dukkatil ardu dakka, bila digoncangkan bumi dengan goncangan yang kuat, dengan sepenuh goncangan, apabila benda tu berlaku, pada hari itu, pada kala itu, yatazakkaru. Manusia akan ingat kan? Jadi, wajawabuha. Jawab kepada izah ni lah. Penyambut kepada izah ni. Apabila digoncangkan bumi dengan goncangan yang kuat, dengan sebenar-benar goncangan, maka sini kan, yatazakkarul insan. Kita panggil jawab dia lah. Penyambut kepada izah ni. Maka manusia akan mengingati. Manusia yang dimaksudkan di sini ialah orang kafir itulah. Yang apa yang dia ingat? Dia ingat kepada ma farrata fihi. Apa yang dia cuaikan. Ini refer kepada ma lah. Apa yang mereka cuaikannya. Apa yang mereka tidak lakukan. Dia kalau afrata, berlebihan buat. Melampau. Kalau farrata, berlebihan tidak buat. Jadi ingat-ingat ni apa faedahnya? Wa anna lahu zikra. Asalnya anna, where? Di mana baginya ingatan itu? Asalnya az-zikra lahu anna. Ingatan dia, ingatan bagi dia tu di mana? Duk mana? Bukan duk sini. Bukan di sini. Ingatan sepatutnya di dunia. Dia kata ini istifham kan? Tapi makna dia nafi. Bimakna an-nafi. Makna dia tidak berfaedah. La yanfa'uhu. Tidak memberi faedah kepada dia. La nafa'a yanfa'u. La yanfa'uhu. Tidak memberi faedah kepada dia. Tazakkuruhu. Ingatan dia terhadap. Ingatannya terhadap yang demikian. Tazakkuruhu zalika. Ini fa'il kepada yanfa' lah.
Titik situ. Yaqulu, dia kata, ma'a tazakkurihi, bersama-sama dengan dia mengingati akan perbuatan dia tu kan. Apa yang dia kata? Ya, so ya ni bukan panggil ni. Ya untuk tambih. Ya lit tambihi. Untuk memberi perhatian kepada orang yang dengar ucapan dia. Ya lit tambih, asalnya laitani je. Laitani. Aduhai, alangkah bagusnya qaddamtu, aku mengemukakan al-khaira, amalan baik, dan wal imana, keimanan, li hayati, untuk kehidupan aku yang baik ni, at-tayyibati. Jadi li tu makna dia li ajli, demi. Makna dia demi kerana. Maknanya li untuk ta'lil lah. Makna yang kedua, li ni sama dengan manafi, pada waktu, di hari akhirat, fil akhirati. Boleh jadi satu makna dia. Ataupun makna dia waqti hayati fid dunia. Li hayati ni, li ni makna dia fi waqti hayati fid dunia. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau aku kemukakan, aku persembahkan amalan yang baik dan juga iman pada waktu ni, ketika waktu kehidupan aku di dunia. Kalau aku buat macam itu, fayauma izin, pada kala itu, la yu'azzibu, baca dengan kasrah zal. La yu'azzibu azabahu, azab Allah, ahadun. Seorang pun tidak akan mengazab dengan azab Allah. Azab dia lah kan. Makna azab di sini ialah mewakilkan. La yakiluhu ila ghairihi. Allah tidak akan wakilkan kepada malaikat lah. Maknanya tak perlu diwakilkan malaikat untuk mengazab sipulan-sipulan kerana dia dah buat amalan yang baik. Wa kaza, demikian juga la yusiku ataupun la yusaku kan. Sini baca dengan la yusiku lah. La yusiku ahadun. Seorang pun tidak akan mengikat dia dengan ikatan Allah Ta'ala kan. Yang maksudnya Allah tidak akan wakilkan dia untuk, tak ada seorang pun malaikat yang Allah akan suruh dia untuk mengikat dia dengan ikatan yang Allah perintahkan. Wa fi qira'atin, dalam satu qira'at yang lain, bi fathi zali. Yang ni baca yu'azzam. Baca dengan bagi hatah, artinya baca dengan sirah majhul. Diazabkan. Yang ni diikat. Yusaku. Fathah zal dan juga sa. So, fadhamiru azab. So, kalau kita ubah gitu, maka hu ni bukan lagi refer kepada Allah Ta'ala lah. Sini. Hu ni. Bukan refer kepada Allah Ta'ala. Refer kepada kafir. Milik kafir. Tidak akan diazab seorang pun. Azabah ni artinya azab seperti mana azab orang tu kena. Orang kafir tu kena. So, wal makna la yu'azzabu ahadun misla. So, kita baca bagi atas ni kerana misla. Makna dia seperti. Ta'zibihi. Seperti pengazaban yang dilakukan kepada orang kafir tadi. So kalau yang ni kita akan baca wala yusaku misla isaqihi. Ausaka yusiku, masdar dia isaq. Tidak akan diikat orang tu, seseorang pun seperti diikatnya dia. Okey, akhir sekali Allah suruh malaikat kata kepada orang yang nak mati, ya ayyatuhan nafsu, wahai jiwa yang tenang. Makna tenang sini aman lah. Aminah. Iaitu jiwa yang beriman. Wahia al-mu'minatu. Jiwa yang beriman. Irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Yuqalulaha zalika. Diperkatakan, dikatakan, disebut, diucapkan kepada dia kata-kata tu ketika dia nak mati. Indal mauti. Yakni irji'i ila amrihi. Baliklah kamu kepada ni, kepada Tuhan kan. So takwil lah. So takwil dia, kembalilah kamu kepada perintah Tuhan kamu. Perintah Tuhan kamu nanti suruh kamu masuk syurga. Dan juga kemahuannya, iradah Allah wa iradatihi. So Jalalain mazhab takwil.
So untuk semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang nampak macam sifat manusia akan ditakwil dengan pentakwilan yang layak bagi Allah. Supaya orang yang membaca tu tidak tasawur seolah-olah macam Allah tu seperti makhluk juga. Irji'i ila amrihi wa iradatihi. Dalam keadaan ni kan, ini hal kan, radiyatan. Redha artinya puas hati dengan bisawabi, dengan pahala yang diberikan. Dan mardiyah, ini isim fa'il, ini isim maf'ul. Ini meredai, yang ini diredai. Mardiyatan. Jiwa tu dia kembali dalam keadaan mardiyah. Diredai di sisi, maknanya diterimalah di sisi Allah. So diredai diterima dengan amalan. Bi'amaliki. Dengan amalan kamu, wahai jiwa. So sini dalam keadaan dua keadaan kan di sini, dua sifat kan, sifat meredai, sifat diredai, jami'atan, dikumpulkan situ. Jami'atan baina wasfaini, mengumpulkan dua sifat, antara dua sifat. Dari segi nahwu kita baca ni bagi atas ni, wahuma, kedua-duanya, iaitu radiyah dengan mardiyah ni halani, hal. So bila hal baca dengan nasab. Okey, yang tadi dekat dengan namati. Yang ni pula fadkhuli fi ibadi ni di hari akhirat lah nanti. Wa yuqalu, diucapkan kepada jiwa tadi pada hari kiamat nanti, fil qiyamati, dengan kata-kata, maka fadkhuli, maka masuklah kamu wahai jiwa, fi, dalam jumlati, dalam kelompok jumlati, hamba-hamba ni, ku, ibadi, yang soleh-soleh lah kan, hamba-hambaku yang as-salihina, dan masuklah kamu wadkhuli, semua ni muannas kan, kerana jiwa muannas. Wadkhuli, masuklah kamu ke dalam syurgaku, jannati, bersama dengan mereka, ma'ahum. Wadkhuli boleh pakai fi, wadkhuli fi jannati, ataupun tanpa fi, wadkhuli jannati. Dia buat dua-dua ni, dakhala di sini pakai fi, dakhala tanpa fi. Wallahu alam bis-shawab. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.